Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar saudara Putra Atok, saudara Muhammad Rosli, teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya, Puan Nurbiha, saudara Abdul Rahman, begitu juga saudara Madam K, saudara Ibrahim Nordin, saudara Abdul Rahman, saudara yang sempat sama dengan saya, saudara Faizal Acoy. Terima kasih untuk kita dapat bergebang ataupun melabun seketika untuk petang ini, saudara, hari Sabtu tanggal 17 Jun 2023. Saya yakin anda juga mungkin sedang beristirahat bersama dengan keluarga, ya saudara Muhammad Radhi, saudara, saudara Johari Yunus, saudara Normah Abdullah, begitu juga saudara Raja Kamal, Raja Bazian. Apa kabarku? Masih lagi di Puncak Alam ke ataupun dah balik ke Sungai Petani? Saya dapat merasai keseronokan seorang atuk mendapat dengan cucunya. Saudara Ng Hoi, apa khabar? Raja Kamal, Raja Bazian, tentulah seronok ya dapat cucu ni. Timang cucu ni memang satu kenikmatan. Kalau cucu menangis tu terasa pedih di jantung hati kita. Tak gitu. Saudara Puan Poziah Ismail dari Keluang Johor, apa khabar puan? Moga sihat. Saudara Hamizan, bagi saya kesedihan apabila tak dapat jumpa cucu. Saya ada 13 cucu, saudara. Tapi nama begitu ke semua cucu saya tu bila tak jumpa tu ada kerinduan. Ada kerinduan kalau dapat tengok gambar melalui media sosial. Jadilah ya saudara, masih di setiap alam ya saudara, Raja Kamal, Raja Bazian, alhamdulillah. Santunilah keluarga, rawatilah cinta kasih bersama keluarga. Ya saudara Mat Hari daripada Shah Alam, saudara Mon Syahrim, syoknya dengan cerita kenangan. Ini kenangan masa silam. Ya saudara Azli, petang-petang begini kita melabun cerita dulu lah. Ya betul, aku Raja Bazian, dia kata memang seronok dengan cucu. Tangisan cucu itulah halua tinga yang terlalu indah. Tapi kalau lebih-lebih menangis, kita yang seriau. Ya saudara, Allah ya rahmah, ibu saya selalu cakap dengan saya dulu. Saya marah juga. Masa dulu tak tahu kasih sayang seorang nenek pada cucunya. Saya kata, mak ni manja sangat dengan cucu. Dia kata, kau tak tahu. Satu ketika nanti, bila kau ada cucu, barulah kau tahu, katanya. Saudara Azli, memang benar, saudara. Bagaimana kata Allah yang ramah ibu saya, saudara ini Abdul Hamid dari Kuantan. Cuaca panas, memang panas sekarang. Mak saya kata, kalau anak nak minta buah-buahan rumah orang, buah kayu orang lah, sama ada buah mangga ke, buah jambu ke, anak nak minta kena marah, saudara. Tapi kalau cucu sebut saja nak jambu tu, sanggup kita meminta daripada orang. Begitulah perimbangannya, perimbalannya bagaimana cucu dengan nenek ataupun datuk. Saudara Widin, kita sendiri pun bila nak makan teringatkan cucu. Saya setiap kali bila nak makan teringat cucu saya ni cukup ke susunya. Saya ada 13 orang cucu saya. Tapi semua nama saya ingat. Mula-mula Kamal Al-Farish, kemudian Zikri, kemudian Kamal Al-Firash, kemudian Kamal Al-Fayad, kemudian lagi siapa dia? Lagi Iman, Nur Iman. Begitu juga anak saya Adam. Adam ni memang kelulucun saya cakap orang putih sebab mak dia hantar sekolah orang putih. Jadi bila jumpa saya, Akhi, how are you? Okay, kabut saya jadinya. Saya begitu juga Sofia, yang terbaru cucu saya, yang satu di Johor tu memanglah kerinduan tu amatlah Nafisha. Ini cucu terbaru saya, Naira. Naira perlu kecil, baru dalam, saya ingat dalam 3 bulan, 4 bulan begitulah. Tapi terbayang-bayang wajah mereka. Cucu-cucu saya semua saya ingat. Dan tapi yang seronok cara bermain adalah cucu saya namanya Adam. Adam ni saudara, kalau dia bercakap, saya pun kadang-kadang tak faham. Sebab kadang-kadang giginya bila jatuh gigi tu fufeh. Saudara Hafiz Hazara, jadi anda bagaimana kalau anda bermain dengan cucu atau berbual dengan cucu? Saudara Zafil, petang-petang begini bila saya sendirian, saudara, masa solat tadi sempat juga mendoakan kepada Allah SWT
sentiasa menyantuni dan memberi rahmah kepada cucu-cucu saya. Tak tahulah apakah saya akan berkesempatan melihat mereka terus membesar di hadapan saya. Saya Razal Kamal Bazian, ku ada 6 orang cucu. Ya, 6 orang. Tapi saya ada 13. Cucu yang paling lecek ni, Pia, Sofia. Cucu yang paling melucukan saya, Aisyah, ialah Adam. Adam ni ibunya hantar sekolah orang putih. Itulah anak-anak sekarang saya. Bila pergi sekolah, dan kena pula orang gaji ni datang Filipina. Bila orang Filipina jadi orang gaji, bercakap orang putih, cucu saya pun bercakap, "Hi, ayo, Ato. Aki, are you alright? I'm okay." Pia, begitulah saya. Kerenah cucu-cucu itu penghibur pada hati seorang datuk. Jadi saudara, kalau anda masih punya anak, dan kalau datuk-datuknya, Saudara Hamid dia kata dia ada 6 series tapi cucu baru 3 orang. Pun kebahagiaan lah saudara Abdul Hamid. Lihat cucu membesar. Puan Selamah Yusof, waalaikumsalam, selamat petang. Cuaca katanya di Kuala Pilah panas. Saya ada 3 boleh cucu saya. Macam mana tu? Lama tak jumpa. Rindu tak amat. Kalau boleh, rasanya mau disantun semua cucu tu, biar duduk serumah dengan kita. Tapi tak ada kesempatan lah. Masakan ibu-ibu mereka mengizinkan. Sebab mereka pun nak memanja dengan anak-anaknya. Tak gitu Puan Selamah Yusof. Puan Selamah mungkin tak ada cucu. Tak tahu. Tapi saya yang ada cucu ni terasa. Tak jumpa, rindu. Rindu yang teramat. Bukan sikit-sikit. Tapi kadang-kadang suasana, situasi tidak mengizinkan kita untuk bersama, untuk bersama dengan cucu kita sentiasa. Kadang-kadang teringat juga alangkah seronoknya kalau tadi saya makan tengah hari saya makan tengah hari di restoran ayam kampung. Ada saya lihat satu anak-anak kecil. Satu pasangan suami isteri tu dia bawa anak-anak dia ada 3 orang ke 4 orang. 3 lelaki, 1 perempuan. Jadi yang lelaki tu keletahnya macam cucu saya Adam lah. Cakap orang putih. Ya, Aidi Tahir, waalaikumsalam. Kemudian yang perempuan tu, saya tengok seronok sangat lah saya. Teringat cucu saya. Gitulah keadaan saya. Saudara Waksu, apa khabar? Hadir dari Larut, Perak. Saudara Syukri. Aidi Tahir ada cucu tak? Tak ada cucu ni. Edi. Kau ada tak ada cucu? Tak ada cucu. Sunyilah hidup ni. Saudara Ahmad Yusof, apa khabar saudara? Baik saudara. Sebenarnya bukan cerita cucu yang saya nak saya bercakap petang ini saudara. Cerita cucu ni hanya sekadar bila teringat saudara Raja Kamal Raja Bazian sekarang ni berada di sedia alam menyantuni cucunya. Saudara Haji Azhar Haji Manap ada 5 cucu katanya. Oh, alhamdulillah. Tuan Haji, nenek baru 1. Ada hati lagi ke? Tuan Haji Azhar, telinga tu penat tebal tak? Nanti kena pulih nanti telinga tu. Bila Tuan Haji Azhar kata, cucu dah 5. Cucu ada 5 orang Tuan Haji. Tapi nenek baru 1. Aduhai. Fikir-fikir kan? Fikir-fikir bagaimana? Jangan, dalam usul saya begini tak payahlah cari nenek lagi. Tuan Haji Hafiz Hazara, waalaikumsalam. Saya ada 4 cucu, ada anak 4. Cucu 1 umur 2 tahun setengah. Kelakar. Memang seronok lah saudara Hafiz Hazara. Aidi Tahir, cucu botoi nak nenek. Nilawati Ahmad Ainul, Sri Muhammad Harmi, Puan Robiah. Muhammad Harmi dia kata cucu tak ada. Kosong lagi. Puan Robiah Hussein, Wassalam, Saudara Syamsul Anwar dari Puchong. Panas, memang panas. Tapi kalau ada cucu hilang lah rasa panas. Tak gitu Waksu. Waksu daripada Larut, Perak. Saudara Muhammad Aziz, semoga walafiat, dimurahkan rezeki sepanjang hayat. Terima kasih. Saudara Kalimah Angel, saudara Ahmad Yusof, Yusuf saudara. Dan begitulah keadaan saudara. Hidup ini saudara terasa seronoknya, indahnya. Ya, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Bila kita mempunyai cucu. Kalau tak ada cucu terasa sunyi. Yang Maya, selamat petang. Katanya dia Yang Maya ada 12 cucu. Cicit ada 2 orang. Lagi seronok tu. Bertambah meriah lah ya. Puan Nur Maria. Saudara Aidi Tahir dia kata, Aidi Tahir dia kata ada biah. Ada berani ke?
Puan Selamat Yusof, katanya cucu saya 8. 6 lelaki, perempuan 2. Memang seronok lah Puan Selamat Yusof kalau dah bercucu ni. Tak tergendong kita. Tapi itulah selalu saya katakan, kalau bercucu ni, cucu menangis pun kita dah terasa. Saya ada peristiwa kadang-kadang tu, bila cucu saya yang sulung tu tidur dengan saya, saudara. Selawati Ainul, saya ada 17 cucu, 4 cucu angkat. Semuanya saya bela belaka. Alhamdulillah, sesayang belaka. Memanglah Nilawati, memang kita sayang pada cucu kita. Saya ingat lagi, saudara, bila saya dapat pertama kali cucu saya yang sulung. Jadi cucu sulung ni tidur dengan kita lah, saudara. Jadi tidur dengan saya tiba-tiba tengah malam tu, biasalah anak kecil, dia kencing. Basah badan saya dengan air kecilnya. Dan saya ketawa, saudara. Saya bangun, saya tukar kain, saya mandi balik, saya ketawa. Saya kata, Farid ni kencing malam, saya kata. Isteri saya kata apa, saudara? Dia kata, you ni, kalau anak, usahakan kencing. Kalau merengek sikit, kalau tidur, bising tengah-tengah malam. Cucu boleh ketawa. Itulah bezanya, saudara. Cucu kencing kita pun kita boleh ketawa. Satu keindahan, saudara Puan Hamidah Arsyad. Tapi, kalau anak, aduhai. Saudara Waksu, dia kata belum ada cucu lagi. Belum ada rezeki lagi. Sabar, insyaAllah. Nilawati Ainul. Itu bezanya bila ada cucu. Cik Siti, Rohaya, Saudara Aman Zali. Madam K, cucu saya 7 orang. Yang sulung 19 tahun. Yang bungsu 8 bulan. Seronoknya hidup. Indahnya hidup ni, saudara. Kamarul Bahrain. PH kena kencing, itu soal lain. Ini cucu yang kencing tak apa, saudara. Kalau parti politik kencing memang kita marah. Ya, Cik CTP, selamat petang. Kita kalau orang kencing memang kita mengamuk habis. Tapi kalau cucu tak apa. Biarlah. Tak ada rasa nak marah. Malahan bagi saya, saudara Alias, malah saya satu hiburan. Bangun tengah-tengah malam. Pukul 2 pagi, 3 pagi, habis badan. Lencun, saudara. Tak apa. Saudara Cik Sinan, selamat petang. Baik, saudara. Tak salah kita cucu lagi. Kita cucu nanti berboring juga, saudara. Walaupun seronok. Tapi saya nak bercerita sebab saya baru menerima kiriman ni semalam. Sebab semalam kita tak ada siaran dari Jumaat. Dan untuk pengetahuan teman-teman, ini untuk teman-teman yang tinggal di Kemaman, insya-Allah, Saudara Kamal Bahrain, Saudara Syafras, saya Saudara Aidi Tahir, dia kata member kencing. Itu biasa. Memang bengang lah kita, saudara. Ya, Saudara Alias. Saya insya-Allah petang besok akan bersiaran dari Kemaman. Tak tahulah tempat mana. Mungkin nak cari kawasan tepi laut ke. Saudara Rubiah Husin, siapa yang tak ada cucu duduk diam-diam. Macam saya katanya. Puan Rubiah tak ada cucu. Edi Tahir, biar bagi tahu tu diam-diam bila tak ada cucu. Saudara Rahman, baby, waalaikumsalam, selamat petang. Saya minum kopi. Kopi saya saudara ini Taram Syah selalu hantar pada saya. Kopi dari Mo. Ya, Pak Malau, waalaikumsalam. Saya pengundi setia BN, tapi sekarang punya potik macam keluarga 69. Malam nanti kita bercakap soal itu, saudara. InsyaAllah. Miss K, CNN, ya, saudara. Dan insyaAllah saya nak cari tempat yang kalau boleh nak cari di mana kedai yang sedap makan nasi orang panggil kalau di Terengganu tu nasi apa? Nasi dagang nak cari, ataupun ikan goreng tepung. Tak silap saya lah. Ya, Pak Malau. Saya insya-Allah saya besok mungkin saya bersiaran seperti biasa dari Kemaman. Kalau teman-teman yang ada di Kemaman tu hai lah, saudara. Boleh kita berjumpa, boleh kita melabun sekejap. Tak semestinya kita melabun dalam siaran ini. Boleh juga melabun sebentar tunggu maghrib, saudara. Saudara Tahir, duduk je lah, baring, tak boleh katanya. Abdul Hamid, Kemaman nombor 2 ke? Tak. Ada nak meninjau. Saya nak meninjau keadaan di Kemaman macam mana. Sebab Kemaman itu, saudara, tak silap saya adalah pusat kekayaan negara. Pusat memproses minyak. Tak silap saya lah. Rasanya memanglah di situlah Kemamang, kata orang Terengganu. Baik, saudara. Hanya penjelasan. InsyaAllah saya akan berada di Kemaman besok. Saya selamat Kelana. Tapi tak tahulah. Cuba-cubalah bawa kereta sendiri pelan-pelan. Tua-tua begini. Bawa perlahan, saudara. Nak cari pembantu, tak mampu. Nilawati Ainul, kalau datang ke Rompin, Udang Galah yang paling best.
Itu nantilah kalau saya ke sana. InsyaAllah musim-musim pilihan raya nanti mungkin sampailah tu. Ya, Cik Rezana, Cik Ani. Salam, selamat semua. Baru siap goreng nasi goreng kampung. Oh, sedap oh. Puan Rezana. Itu juga Saudara Eddie. Saudara Mat Kelana. Baik, saya seperti saya kata tadi, saya menerima kiriman daripada sahabat kita, Saudara Muhammad Azmi Muhammad Ali. Daripada Kelantan. Dia menghantar kiriman. Dia kata bahawa perbezaan bahasa Melayu dahulu dan bahasa Malaysia sekarang ni katanya agak pelik. Sebab contoh dia kata, kalau ejaan dulu bahasa Melayunya cerdik, C-H-E-E-R-D-I-K. Tapi sekarang ni C-E-R-D-I-K. Saya nak katakan bukan saja ejaannya juga direngkaskan, tapi malahan kita banyak menggunakan bahasa pinjaman. Memang ini bahasa kita vocabulary ataupun kita punya kekayaan bahasa asal-asal bahasa Melayu cuma paku saja. Paku, besi itu saja yang ada. Kemudian barulah kita tambah. Banyak juga bahasa-bahasa yang kita pinjam dari bahasa Arab. Begitu juga daripada bahasa India, daripada bahasa Inggeris. Tapi kebanyakan sejak tahun 1981 saya. 1981, masa itu tak silap saya, Menteri Pendidikan, Perdana Menteri. 82, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi Menteri Pendidikan. Terima kasih Raja Kamal Raja Baizan mengingatkan saya. Brother Jimmy, saya volunteer jadi pemandu. Tak payah bayar. Boleh juga, saudara Brother Jimmy. Tapi jauh. Saudara Muhammad Mustafa. Betul, malam nanti kita sembang politik saudara Muhammad Mustafa ya. Jadi, berbalik pada bahasa ni saudara. Tahun 82, diadakan satu kerjasama antara cerdikawan, bijak pandai bahasa dan Dewan Bahasa dan Kementerian Pendidikan berbincang dalam satu jawatankuasa dengan negara jiran iaitu negara Indonesia dan Brunei. Diwujudkan satu jawatankuasa mencari pengungkapan kata-kata. Cuma yang saya katakan waktu itu negara mengambilkan lebih RM5 juta saja kos untuk mengadakan simposium, perbincangan dan mencari kata-kata. Tapi akhirnya mudah sangat saja. Bahasa Inggeris tu di C saja. Macam confrontations dalam bahasa Inggeris. Tapi tambah C saya jadilah bahasa Melayu. Konfrontasi. Itu saja. Tambah C, okey. Introduction saya. Jadi bahasa Melayunya introduksi. Gitulah keadaan saya. Saudara Azmi. Bahasa-bahasa kita, bahasa untuk cerdik bijak pandai kalkuli bahasa kita. Sebab kita memang kekurangan perkataan-perkataan. Kita meminjam daripada bahasa Arab, daripada bahasa India pun ada juga saya. Dia daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris mudah sangat saya. Fiction jadi fiksi. Tapi televisi. Begitu keadaannya. Saudara Eddie Tahir, don't give up, keep it up. Pinjam juga ke? Itu tak ada. Don't give up, keep it up, itu tak ada. Sebab di negara Indonesia, mereka banyak menggunakan bahasa-bahasa yang singkat. Pemilihan, dipanggil pemilihan umum, dipanggil pemilu. Kalau pemilihan presiden, Pempres. Pempres. Kita pun tak faham. Tapi itu kita tak pakai. Yang kita ambil, kita bersetuju, jawatankuasa bahasa, bersama antara Dewan Bahasa, Kementerian Pendidikan, pakar-pakar bahasa Indonesia dan Brunei. Apa yang antaranya lah, saya banyak lagi dapatan-dapatan lain, tapi yang saya bagi pandangan kritikan, saya kata mudah sangatlah kalau gitu. Apa saya dalam bahasa Inggeris tambah C. Donation, dia tak tukar pula jadi derma. Kemudian begitu juga ejaan. Ejaan memanglah dulu kalau cerdik tu C-H-E-R, tapi sekarang ni dibuang H jadi C-E-R-D-I-K. Begitu juga dengan penambahan D. Kalau D, kalau tempat ada dulu ada sempang saja. D sempang ataupun tolak 5 di kaki 5 misalnya. Sekarang tak ada. Kalau D jarakkan sikit kaki 5 di kaki 5. Tapi kalau perbuatan maka disatukan. Macam lempar, dilempar. Kata, dikata. Ya, Saudara Dalmira, apa khabar orang Kelantan? Saya ke Terengganu besok insya-Allah. Jadi itulah antara dapatan-dapatan
yang dihasilkan oleh pakar-pakar bahasa kita. Ya, saudara Datuk Anwar Bakar, saudara Lodi Syafari, saudara Razak Hassan. Jadi waktu itu saya menjadi wartawan. Puan Nurizan Said, apa khabar? Tok Ja, Tomato, Tomat. Dia tak ada, dia tidak ada tomato je tomat. Itu di Indonesia mungkin lah, tapi Indonesia tak ada. Saudara Delmira dia kata dah ada Kuala Lumpur. Boleh lah tu belanja minum teh tarik. Delmira ya. Dan saya melihat bahasa kita ni indah sebenarnya. Cuma tak banyak dia punya vocabulary ataupun kata-katanya. Tetapi ada juga kata-kata dari kata-kata bahasa kita, bahasa Melayu yang tidak ada dalam kamus kata-kata bahasa Inggeris. Iaitu satunya itu amok. Ini tak ada. Saudara boleh buka apa ini dictionary, carilah dalam bahasa Inggeris apa maksudnya amok. Dia tulis tu amok, belakang tu melik go rampant. Artinya mengamuklah saudara. Yang kedua latah. Itu bahasa kita. Ya saudara jebak pembela dari Kulim. Jadi Puan Nurizan Said, salam untuk semua. Itu memang bahasa tulen bahasa Melayu. Tetapi bahasa kita indah saudara. Kita menyantuni kemanusiaan. Saudara Abdul Aziz, salam dari Miri Sarawak. Hujan panas. Ya saudara, ini saja nak menyantuni apa yang dihantar kepada saya oleh saudara Azmi Muhammad Ali dari Kota Baru, Kelantan. Saudara Azmi Muhammad Ali dia asal orang Taiping. Tapi dia bertemu dengan Cik Mek Molek dari Kota Baru, Kelantan. Jadilah orang Kelantan, bermestautin dan berkeluarga di sana. Moga-moga sihat walafiat. Dan banyaklah makan etok. Orang Kelantan ni suka makan etok, saudara. Etok tu seperti macam kepah ataupun macam kerang. Tapi sikit dah cengkerang yang kecil, saudara, yang disalai. Tapi makan kepik. Dulu, saudara. Di Kelantan, kalau nak gadis dah di Kelantan, kebanyakan giginya dia macam sekepih, saudara. Sebab dia makan etok kena lagi. Saudara Eddie Tahir, bahasa Inggeris pun tak cukup. Mereka pun tak ada perkataan putus. Macam dalam bahasa Melayu. Mereka kata break into two. Kita satu, mereka dua. Break into two, kita kata putus. Jadi kalau pemutus macam mana Eddie Tahir? To break. Itu pemutus. Saudara Haider, dia kata kalau keras macam batu, jadi kematu. Saudara Anwar Saleh dari Tumpat, Kelantan. Saudara? Baik. Kita nak bercerita sambungan daripada kemarin dulu hari Sabtu. Saya nak bercerita tentang mengimbau masa silam bagaimana peranan media radio, saudara. Sekarang hari ini banyak media komunikasi atau media sosial. Dan sebab itu kuranglah orang nak tonton TV pun orang pun dah tak banyak. Dulu seketika dalam 3-4 tahun dulu memanglah ramai suri rumah suka sangat tengok drama siri daripada Korea. Kerana mereka melihat wajah gadis-gadis Korea, pelakon-pelakon Korea yang molek-molek belaka, lawa-lawa. Saudara Anwar Saleh, salam dari Tumpat, Kelantan. Dan tapi sejak akhir ni nampak gayanya tak berapa diminati lagi lah, saudara. Cuma telenovela ataupun novel-novel yang diangkat menjadi siri drama TV, itu masih ada lagi pengikutnya. Saudara, Samsuri apa hal tu? Jangan begitu, saudara. Saudara Delmira Bid, dia kata etak salah. Etak salah. Salai tu tak? Bukan etak salah. Tak tahulah saya. Jadi saudara Harun Akuf, geng KJ sebelah orang guna duit mana nak lawan. Saudara, cerita politik malam. Boleh saudara hantar malam nanti. Saudara Harun Yakov, dia cerita politik malam nanti, saudara. Jam pukul 9.30 malam. Yang saudara, kita boleh ulas, kita boleh bincang. Siang ini saya nak menceritakan bagaimana pengaruh media radio. TV pun kurang. Sekitar tahun 70-an dulu, pengaruh radio kuat, saudara. Lebih-lebih lagi, lagu-lagu yang berkumandang di corong-corong radio. Orang panggil corong-corong radio lah, saudara. Selamat petang, saudara Ramli, saudara Abdul Aziz. Orang Sarawak suka makan linut. Orang Brunei panggil ambuyat. Linut kata orang Sarawak. Orang Brunei panggil ambuyat. Saya pernah dengar perkataan ini, tapi tak silap saya dia seperti dah berbuat daripada sagu, saya tak. Tapi rasanya saya tak pernah rasa. Itu ambuyat, saudara. Saya pernah dengar dan saya pernah pergi ke Sabah dalam 4-5 tahun dulu, 4-5 bulan yang lalu. Tapi saya tak rasa pun ambuyat. Orang Sarawak makan linut katanya. Orang Brunei panggil ambuyat. Tak silap saya, Sabah pun ambuyat rasanya, saudara Abdul Aziz.
Baik, saudara. Jadi peranan radio dulu tu banyaklah pendengar-pendengar radio yang mereka terpengaruh dengan cerita-cerita drama. Jadi antara drama paling popular dulu saudara dulu, selain malam, ya, kalau malam tu dah lepas maghrib, sementara nak menanti isyak, dia tak ada ceramah agama, tapi drama bangsawan. Saya pernah jadi pelakon bangsawan. Radio, bukan di pentas saya. Tapi kalau saya berlakon dulu tu, penerbit dia bagi watak saya selalunya anak raja, putus raja. Masa itulah saudara. Seronok saya. Tetapi Bayi Medan dulu suka dengar cerita Fajar di Bumi Permata. Itu cerita Fajar di Bumi Permata itu adalah antara drama yang siri yang paling tinggi pendengarnya. Selepas siri Kebun Pak Awang. Dulu cerita Kebun Pak Awang, asal-asalnya Kebun Pak Awang, cerita bagaimana negara kita menyantuni masyarakat di desa yang berkebun, ada India, ada asing. Indianya, lepas tu ada Pak Awang. Pak Awang ni macam ketua kampung. Jadi bagaimana peranan radio memperlihatkan damainya bumi kita ini, damainya masyarakat kita ini, bila jawatan ketua kampung itu dipegang oleh warga bangsa Melayu, lepas tu ada Perumal, itu India, kemudian ada pula asing, warga keturunan Cina, dan masyarakat biasa, anak muda yang belajar kat universiti, dan ini merupakan pemangkin kepada ikatan ukhuwah kekeluargaan dalam sebuah warga bangsa yang terdiri daripada berbagai kaum. Itu Kebun Pak Awang. Cuma dia punya intro musiknya seronok juga. Mari kita ke ladang, hoi, kita menanam kacang. Dia cuma menanam kacang saja. Itu Kebun Pak Awang. Memang orang suka. Selepas itu hadirlah drama siri Fajar di Bumi Permata. Ini Fajar Bumi Permata memang ramai peminatnya. Kerana ia menghimpunkan warga dari pelbagai daerah. Daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Johor, saudara, daripada Selangor. Dalam sebuah desa perkampungan di mana, saudara, masih ada lagi watak-watak penjual ikan asing ataupun kedai kopi India. Tetapi yang banyak disantuni ialah lawat-lawat menggunakan bahasa. Kalau Kedah tu dulu yang popular Pak Cat lah, saudara. Itu Allahyarham Ismadi. Kemudian ada Atan Wahab, Allahyarham. Abang Atan Wahab dia berperanan sebagai ketua kampung. Pak Cat ni dia bukan ketua kampung, tetapi dia adalah pendamai bila ada masalah. Dan dicetuskan macam-macam cerita lah. Itu khususnya bagi menggalakkan warga kita menyertai usaha kerajaan mewujudkan menjadi peneroka Felda. Cerita Fajar di Permata adalah berkisar kepada kisah-kisah yang terjadi di Felda. Kemudian saudara, dia ada pembagian daripada mula-mula cerita Kebun Pak Awang, dan ada drama Fajar di Permata, dan untuk warga kota pula. RTM menyediakan siri dramanya nombor 5 persiaran 1. Nombor 5 persiaran 1, suara yang sedap sekali adalah pelakon daripada Singapura. Apa nama? Lupa dah saya nama dia. Memang sedap saudara. Suara itu. Suara dia kasar, garang, bersama dengan Allahyarham Aziz Singah. Aziz Singah ni sebagai anak moden yang menjadi pengurus. Kemudian ada anak kecil yang belajar di universiti, belajar di sekolah-sekolah. Itu nombor 5 persiaran 1. Itu menggambarkan kehidupan kota. Saudara, peranan radio waktu itu saudara, walaupun cuma kita mendengar saja, tidak ditonton melalui TV, tidak ada lakonan hanya suara, tetapi hidup dalam jiwa kita, hidup dalam pemikiran kita. Gambaran itu dibuat. Memang kita harus menghormati saudara peranan pelakon-pelakon radio yang menghidupkan watak-watak. Saudara Edi Tahir, Allahyarham Nuri Akasa. Nuri Akasa dia hebat dalam pembacaan puisinya. Ya, saudara Hamidah Ahmad, Allahyarham Abang Osman Jailani. Suara dia garau, dia sepertinya suara Ali Rahman. Ali Rahman dia dan juga Allahyarham Ramli Abu Bakar. Dua mereka ni pakar dalam suaranya, membaca berita dan juga iklan-iklan barangan. Tetapi orang macam Abang Osman Jalani ni, dia memang suara dia unik, saudara. Dan dia adalah sebagai seorang bapa sebuah keluarga yang senang. Bersama dengan Kak Fatimah Yasin, tak silap saya. Itu memainkan peranan sebagai ibu orang Kayangan, warga Kayangan di tengah-tengah kota raya. Jadi nombor 5 persiaran 1 tu pengkisahannya adalah untuk warga di Petaling Jaya.
Kerana waktu itu, sekitar tahun 70-an, 80-an, Petaling Jaya itu dilambangkan sebagai tempat orang kayangan Melayu. PJ, sebab itu nombor 5 persiaran 1. Kemudian pada setiap hari Minggu, itu hari Minggu memang hebat saudara, iaitu panggung drama. Panggung drama saudara, drama-dramanya selama 1 jam lamanya tu mengisahkan bagaimana konflik kehidupan, kisah-kisah, tetapi macam cerita Hindustan. Yang buruk akan berakhir dengan kesukaran. Tapi yang baik akan berakhir dengan kejayaan. Itu panggung drama. Kisah anak-anak tentera, kisah polis. Tetapi petang selalu, tak silap saya, pada hari Khamis rasanya. Petang Khamis malam Jumaat tu, dia ada siri pula, siri mata-mata gelap. Dulu-dululah saudara. Tongkat Waran, Allahyarham, Abang Tongkat Waran, dipanggil Tongkat Waran dan sebagainya. Memang seronok saudara. Dulu radio adalah saudara dari 5 bit, dia kata lagi best berbalas pantun. Radio waktu dulu saudaranya berbalas pantun ni hari Minggu. Hari Minggu jam, tak silap saya, dalam 12 tengah hari. Sebelum berita, ruangan berbalas pantun, di mana pengacaranya ini sahabat saya, Saudara Cuari Selamat. Memang pakar pantun. Berbalas pantun. Dan berbalas pantun ni pula diadakan antara pasukan daripada RTM 3 orang, melawan dengan sama ada pembentak perguruan, pasukan tentera, pasukan kastam. Saudara Eddie Tahir, itu dalam filem Ibu Mertuaku. Mana ada filem Ibu Mertuaku, saudara? Radio, saudara. Saudara Zaimia, dia kata drama radio dulu memang terbaik. Saudara. Drama radio cukup, dia mempengaruhi. Dan kita mendengar, kita boleh terasa ke dalam. Hanya dengan saudara Azli, dia kata nombor 5 persiaran 1. Betul saudara? Nombor 5 persiaran 1, kisah kehidupan warga kota. Tapi Kebun Pak Awang menggalakkan hidup bertoleransi antara pelbagai kaum. Itu Kebun Pak Awang. Tetapi drama Fajar di Mata mengisahkan bagaimana seronoknya kehidupan warga Felda. Jadi kita yang mendengar radio tu, peranan radio amat tinggi saudara. Peranannya sukar ditandingi waktu itu. Sebelum hadirnya media sosial. Kemudian TV pula tu hitam putih. Kalau TV hitam putih hanyalah yang selalu orang nak tunggu adalah filem Potret Peketi ataupun Potret Peketi saya, ataupun drama minggu ini. Dua saja yang serinya tu. Tapi Potret Peketi yang seingat saya, gambar hitam putih, pelakon yang paling popular waktu itu adalah macam Kak Biah, Rubiah Suparman. Saya panggil Kak B. Rubiah Suparman. Waktu itu dia isteri kepada penerbit Allahyarham Rosli Jalil. Dia dari Singapura. Kak B ni, Kak Rubiah Suparman ni sedap kalau sudah dapat kesempatan makan lontong masakannya. Kak B. Dan dia membuka restoran puteri. Kalau saudara pergi ke Brickfield, saya tak tahu ada lagi, tak tahu. Tapi tak silap saya di Taman Tun ada restoran puteri. Itu restoran Kak B lah, Kak Rubiah Suparman. Saudara Eddie Tahir, dulu-dulu DJ yang famous, DJ Dave. Mana benda lah Eddie Tahir ni. Kau mengarut lebih lah Eddie ni. Mana DJ Dave pernah jadi DJ? DJ Dave tu penyanyi. Zain Castello, Salam Hujung Minggu. Kalau dulu tunggu drama Opah. Drama Opah itu, saya lupa nama pelakon ni. Opah itu menggambarkan, mengisahkan Opah dengan Kerenah cucu-cucunya. Seorang nenek yang menanti kepulangan cucu dari kota yang datang dari jauh. Tapi sekarang ni dia kata dulu DJ, sekarang DJ tak famous. Yang famous sekarang ni KJ. Kan betul-betul lah. Eddie, anda jadi penghibur saya petang-petang begini ya. Bila saya membuat pencerahan, penceritaan. Ya saudara, dan antara siri TV yang paling kita minat juga dulu, di seminggu sekali ya saudara, iaitu Bakat TV. Di situlah RTM mencongkil bakat-bakat penyanyi, pelawak. Ya saudara, antara pelawak yang dikagumi waktu itu adalah orang seperti Allahyarham Abang Jamali Syadat. Dia sendirian, tetapi dia boleh membawakan watak-watak pelbagai. Watak seorang Sing, watak seorang keturunan Cina, Apek, watak Atan, yang popular Atan lah, Kelenah Atah, Keletah Atan dengan bapanya, dengan atuknya. Suara itu diminitkan hanya seorang.
Iaitu apa ni, Allahyarham Jamri Syadat, dia hadir, tapi dia boleh membawa suara, mimik suara itu dan membuatkan kita terimbau. Seolah-olah benda tu wujud. Bila dia cakap Perumal, dia cakap dalam bahasa Indianya. Kalau sing, dengan suara singnya, dialognya. Ya, saudara Zamia dulu, ya. Banyak semua ini kenangan dalam apa ini, bakat TV, radio, RTM berperanan dulu, saudara, era tahun 70-an. Dan ada satu lagi, saudara, yang sekarang ni mungkin ini apa yang dibawa daripada lawak daripada luar negeri, iaitu Patun bercakap dengan tuannya. Sedangkan seorang, iaitu Wazata Zain. Saya ingat lagi Wazata Zain tu, patung tu dia bercakap, suara dia memek, tapi orang tak nampak mulut dia bercakap. Mulut tertutup, tapi suara seolah patung tu bercakap. Itu Wazata Zain. Dan dari segi berkumpulan pelawak dulu yang terkenal lah Badul. Saudara Nasir, apa khabar? Saudara Edi Tahir, Tan, butang baju Melayu aku mana, Tan? Itu tak ada. Edi Tahir, butang baju Melayu aku tak apa, Jamil Syadat tak pernah tanya pada Tan. Yang tanya tu Piramli pada isteri dia dalam filem Madu 3. Saudara Nur Aziah Azizan, betul, itu wataknya Jalut. Jalut itu adalah patung. Dan watak Zain, Wazata Zain bercakap dengan Jalut. Ini apa dalam bahasa Inggeris dipanggil perkataan yang sesuai. Ini velon kolonis, macam itulah, saudara. Dan TV berperanan mencongkel bakat. Maka hadirlah penyanyi-penyanyi bakat TV. Saudara Puan Rubiah Husman, apa yang kamu merepek ni Ottoman, katanya. Saya merepek cerita dulu. Dan saudara Zulkifli Ahmad, dia kata dia betul cukup minat nombor 5 persiaran 1. Itu membayangkan seronoknya jadi orang kaya, saudara. Ya, sikit, selamat petang. Itu kalangan dulu, saudara. Dan peranan TV Malaysia RTM mencongkel bakat penyanyi yang dicongkel, seperti Allahyarham Sudirman Adi Arsyad. Kemudian ada penyanyi, dia tak menang, tetapi dia jadi popular. Macam seperti Allahyarham Dahlan Zainuddin, kisah seorang biduan. Jangan lupa, saudara, waktu dulu kalau lagu kisah seorang biduan itu berkumandang di kampung-kampung, memang seronok orang dengar. Allahyarham Dahlan Zainuddin tidak memenangi, tapi yang juaranya macam Rohana Jalil. Kemudian siapa lagi? Macam Rosmaria, rumah dia barulah. Kesian juga kabarnya rumah dia kena pukul ribut di Kota Baru. Rosmaria adalah juara bintang RTM. Kemudian Ramlah Ram, cik aja. Di mana sekarang ni Ramlah Ram saya tak tahu, mungkin balik ke Johor agaknya, saudara. Saudara Zulkifli Ahmad tiap-tiap malam Sabtu ada gambar Melayu, saudara, 20 sen tengok ke rumah jiran. Kalau saudara bayar 20 sen, zaman saya dulu 5 sen. Gambar Melayu di TV hitam putih, saudara. Jadi begitulah hiburan warga bangsa kita, warga desa yang dipengaruhi oleh media. Media, peranan radio dan juga TV. Tetapi seterusnya saya katakan, yang lebih berperanan adalah radio. Kita harus mengkagumi watak-watak dalam radio, dan begitu juga kalau penyampai radio. Antara penyampai radio yang paling digemari ketika itu, saudara, adalah Nazari Sain. Dia bersama dengan Aizah Majid, berpasangan. Ruangan paling popular hari Minggu iaitu Suara Hati, membicarakan soal cinta. Memanglah kau habis. Sebab suara Nazari Sain itu, saudara, memukau. Dan saudara suara Aizah Majid, mana Kak Aizah ada lagi tak tahu, saya tak jumpa, lama tak jumpa. Dan beliau suaranya cukup manja, dengan garau manja. Tapi saya tahu sekarang lagi sedih, katanya kisah seorang banduan tak dapat. Aku tumbuk kau baru tahu kan dia. Kau bercakap ni apa benda lah ni. Saudara. Rosmaria masih ada lagi, ada. Delmira Bates, Rosmaria masih ada lagi di Kota Baru, Kelantan. Rumah dia baru kena pukul ribut. Saudara Rahman Janis, Puan Nuraini. Dan ini antara lagi siapa? Adalah macam M. Rizal. Tetapi yang kekal masih hebat lagi di pesada seni adalah Jamal Abdillah. Jamal Abdillah, saya ingat lagi waktu dia menyampaikan lagunya pada final itu, lagu ini apa nama, lagu tu memang menyentuh perasaan, lagu yang popular oleh Lily Cats. Suara Jamal Abdillah, cekeding aja, kurus saja dulu. Jamal Abdillah, M. Rizal, Rona Jalil,
kemudian Rosmaria, Ramlah Ram, dan pengacaranya juga agak popular di TV. Tetapi peranan TV tidak begitu sehebat peranan di radio. Saudara, Ismail Muhammad. Ini kita mengimbau masa silam, saudara. Yaakob Bob dia kata salam untuk semua sahabat-sahabat. Puan Nur Aziah Azizan, Eddie, saya ketawa betul-betul. Ya, saudara Wan M. Bakri, lagunya Senandung Semalam. Itu nyanyian lagu saudara M. Bakri, Wan M. Bakri, artinya anda menonton ini pertandingan akhir di mana Jamal Abdillah menjadi juara bintang RTM dengan lagunya Senandung Semalam. Saudara Kopi Ahmad. Dia begitulah. Saudara Eddie Tahir, Jamal Kedil dengan Jamal Abdillah beza. So Jamal Kedil itu popular rancangan drama anak-anak, sebab dia suka dengan anak-anak di TV. Saudara Samsiah Syamsuddin dia kata jangan lupa Syarifah Aini tak pernah masuk bintang RTM, tapi dia masuk pertandingan bersama dengan Rafi'ah Buang, itu zaman sebelum saya jadi wartawan. Saudara Takiran kita selamat petang. Itu Allahyarhamah Kak Syarifah Aini, dia Rafi'ah Buang. Itu zaman dia TV di Singapura, saudara tak silap saya. Tapi di waktu RTM berpindah ke Angkasa Puri, yang popular, penyanyi masih lagi kekal, yang tak lekang di zaman saudara, iaitu Jamal Abdillah. Lain-lain penyanyi yang hadir popular. Begitu juga dengan Syuhairi Samsudin dan Hanafiah Yunus. Dia tak menang, tetapi kerana berkesempatan menyertai bintang RTM, popular jadinya. Begitu juga dengan Allahyarham Kak Azian. Kak Azian dia bertanding dengan dia itu kumpulan muzik. Jadi dulu ada dua segmen. Satu pertandingan bakat bintang RTM, satu lagi pertandingan kukiran, kumpulan Titi Wangsa, Mike Ibrahim, saudara jangan lupa. Begitu juga M Sharif, Allahyarham M Sharif dengan Dazura, kumpulan apa lagi? Yang begitu popular dari Penang, begitu juga bersama dengan Al Ramli. Jadi saya itulah malih ngomen dia menggelak, bukan dia menggelak tu apa-apa. Jadi mereka gelak kami ke. Puan Nur Aziah Azizan, Enrigo tak pernah menang, tapi dia popular. Jadi begitulah. Saya petang ni kita berbicara tentang bagaimana peranan. Saudara Azli dia kata Jamal Kedil dengan parlimen kanak-kanaknya. Yang popular waktu itu saya ingat lagi adalah drama radio. Cukup berpengaruh. Sebab waktu saya mengendalikan majalah hiburan, MJ Muda, DJ dia tak pernah masuk pertandingan. Dia bakatnya dicungkir oleh Abang Mat Nawab melalui syarikat EMI. Kemudian dipasangkan pula dengan Uji Rashid. DJ ni maklumlah nak mengali do mancung. Banyak yang tergila-gilakan DJ Dip waktu itu, saudara. Dan ini peranan radio memang terlalu hebat. Kita harus angkat topi lah pada bekas-bekas para penyiar tahun 70-an yang saya rasa, saya yakin masih abadi dalam ingatan warga-warga yang seusia dengan saya. Sekarang ni, saat ini saya tak tahulah saudara. Sekarang ni mungkin kerana kehadiran media sosial dan bicara-bicaranya pun pantas, tak macam dulu. Dulu satu-satu disusun, orang macam. Sebab itu saya kadang-kadang menghormati antara mereka yang berada di RTM, macam Allahyarham Yaya Longci, Tok Daud, saudara. Dan mereka menyusun program radio tu memang seronok. Dan bila datang musim raya lah selalunya. Bila bulan puasa, lagu-lagu yang disusun itu mengikut seleranya, menggambarkan seolah-olah nak dekat dengan raya. Kalau dekat-dekat dengan puasa, lagunya lagu Binti Salabiah. Itu dah hampir-hampir nak puasa tu selalulah. Malam-malam, saudara, ada lagu-lagu Binti Salabiah. Lagu tu itu hampir bulan puasa. Tapi bila dah masuk bulan puasa nak raya tu, berkumandanglah antara penyanyi yang agak ini menarik perhatian orang, itu lagu A. Romzi. Jangan lupa. A. Romzi, Dahlan Zainuddin kemudian, saudara. Itu pertengahan bulan puasa. Lagu Kisah Seorang Biduan, pertengahan bulan puasa.
Saudara Ahmad Tarmimi Sariga dan Syed Sigaraga. Saudara Edi Tahir tak ada. Tak ada dalam radar sebagai penyanyi, tapi sebagai pelakon. Tapi Ahmad Tarmimi Sariga tu pakar silat. Sepatutnya dia hadir dengan anda, berlepuklah kepala anda nanti, saudara. Saudara K, Waalaikumsalam. Saudara, itulah gambaran saya petang ini. Kita melabun cerita zaman tahun 70-an dan 80-an. Saudara, jadi kita mengimbau kenangan silam. InsyaAllah, saudara, besok saya nak ke Kemaman ni. Edi Tahir nak ikut, jom. Kalau tak sampai juga, tak tahulah saya. Kalau saya tak sampai, artinya tayar saya dipancit oleh Edi Tahir. Edi Tahir bukan baik sangat tu. Dia selalunya, dia cemburu. Kalau saya sampai ke Kemaman nanti, mungkin ada buah hatinya kena sambau. Saudara Edi Tahir, dia kata, belacan pun kena lesen dah. Itulah keadaannya. Zaini Castello, Edi Tahir dengan Faizal Tahir ni adik-beradik ke? Edi Tahir dengan Faizal Tahir, dia bukan adik-beradik, saudara. Tapi dia perangai lebih kurang sama lah. Dulu Faizal Tahir tu, saudara, bila dia menyanyi tu, orang masih ingat lagi peristiwa bagaimana dia waktu dia menyanyi, tiba-tiba dia punya kutang seluar dia tertanggal. Edi Tahir lebih kurang begitulah. Jangan marah, nanti kena jual. Saudara Abdul Razak, Razak Ismail, dia tak masuk bintang ATM rasanya. Ya, hajah comel-comel, kelewatan hari ni. Ya, saudara. Jadi bagaimanapun kita, kalau mana mereka yang telah pun tiada, kita sedekahkan Al-Fatihah. Yang mana masih ada lagi, kita mengharapkan agar ATM dapat mengembalikan semula nostalgia musim lalu, saudara. Dan besok kita bersiaran dari Kemaman. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih.